Assalamualaikum. Untuk video kali ini, cikgu akan fokuskan kepada matematik tingkatan 1 bagi topik 8 iaitu garis dan juga sudut. Okey, untuk video kali ini cikgu akan fokus kepada bagaimana kita nak melukis pembahagi, ya, pembahagi dua sama serenjang. Okey, boleh nampak kat sini ya. Pembahagi dua sama serenjang. Okay. Alright, so apa dia pembahagi dua sama serenjang? Dekat sini dia bagi example lah. Dia kata kalau ada satu garis AB, satu garis CD. CD ni kita panggil dia sebagai tembereng garis. Okey, garis AB ni AB ni dia adalah berserenjang dengan garis CD, di mana garis AB ni dia membahagi kepada dua bahagian yang sama panjang. Bila dia bahagikan garis tembereng garis CD tu sama panjang, jadinya AB itu dipanggil sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Bila kata perkataan serenjang, maksudnya ialah sudutnya mesti 90 lah. Okey. So sekarang kita nak lukis. Kita nak lukis tembereng garis tu ada pembahagi dua sama serenjang. Okey, kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. So, apakah alat-alat yang kita perlukan? Pertama sekali kita perlu ada jangka lukis, kompases dan juga pembaris. Right? Itu dua alat yang paling penting lah. Tengok contoh 3. Contoh ni memang cikgu ambil direct daripada buku teks. Okey. Contoh 3 ni dia minta kita bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis. So tembereng garis dah diberi iaitu PQ dekat sini. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. So tak boleh guna protector, jangka sudut tak boleh guna. Nak bina garis serenjang cuma guna jangka lukis dan juga pembaris sahaja. So bagaimana? Cikgu pun ambil lah pembaris kan? Pembaris pula. Jangka lukis. So cikgu ambil lah jangka lukis. Itu dia kompases cikgu ni. Cikgu dah ambil dia. Okey. Cikgu beri colour lah sikit ya. Okey, colour merah ke? Okey. Ini kompases. Alright, kompases. So, sekarang kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya akan ada satu garis yang akan membahagi garisan PQ ni kan. So, bagaimana kita nak lukis? Yang pertama sekali, alright, so pastikan yang yang tajam ni, kita boleh tengok ada tajam dekat jangka lukis kita ni, kita letak di titik P. Ataupun nak mula dengan Q pun boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Bukaan jangka lukis kita dia mesti lebih separuh daripada separuh ni. Dia mesti lebih. So kita buka lebih sikit lah. Tak pun, nak tu dulu pun boleh. Nak kira contoh, kira panjang 10.9 agak-agak lah. Lebih pada separuh, so mungkin dekat sini pun boleh, tidak ada masalah, nampak? Okey, so cikgu buka lebih daripada separuh jangka lukis ni. Jangka lukis ni dia punya bukaan tu dia mesti tetapkan. Kita tak boleh ubah dia. Sebab itulah kita kena pastikan dahulu jangka lukis kita ni dia dekat atas ni macam ketat lah. Dia ketat supaya dia tak bergoyang, dia tak bergerak. Dia akan tetap aja dengan bukaan yang kita buka tu. Okey, so cikgu akan buat lengkuk. Lengkuk ke atas dan juga ke bawah. Atas P dan juga bawah PQ ni. Okey, so cikgu mula sekarang. Okay, cikgu akan buat lengkuk ya. Okey, tengok lengkuk pertama. 1. Okey, dah. Nampak panjang pun boleh, tak ada masalah. Okey, dah selesai. Kemudian cikgu akan buat lengkuk di atas pula. Tadi cikgu buat kat bawah. Sekarang cikgu buat di atas pula. Okey. So cikgu akan lengkukkan dia. Alright, dah lengkuk. Nampak? Dah selesai. Setelah kita dah buat di titik di titik P. Sekarang kita ubah biar duduk di yang tajam tu akan duduk di
titik Q pula. Okey, nampak? Titik Q pula yang tajam ni akan duduk di titik Q. So color ni lagi cantik kalau cikgu tukar color dia baru nampak lain sikit kan. Baru kita nampak dia punya intersection nanti. Alright, so sama juga macam tadi. Kita akan buat lengkuk pada bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Okey, cikgu nak buat lengkuk. Boleh nampak ya, cikgu buat lengkuk. Alright, satu di atas dan juga satu lagi di bahagian bawah. Okey, nampak ya? Alright, dan siap. Okey, nampak? Dah siap. So kita boleh nampak kat sini garis ataupun lengkuk warna merah dan juga biru ni sudah bersilang. So bila bersilang, yang inilah yang kita akan ambil pembaris. So anak-anak ambil pembaris. Okey, ambil ruler. Ambil pembaris ni. Dah guna pembaris, kita terus sambungkan sahaja titik kita ni dengan titik yang di bawah tu. Nampak? Kita sambungkan sahaja. Macam tu. Okey? Alright, so sambungkan saja, ambil pensel, terus kita sambungkan dan dapatlah satu garisan. Tapi yang dalam ni cikgu dah ada line, cikgu guna line lah ya, tak guna lah pembaris tu. Cikgu guna line, cikgu buatlah color yang cantik sedikit ke, kan? Purple ke? Biarlah warna-warni kan? Okey. Oh sorry, cikgu tak ambil apa ni? Cikgu tak ambil ni line, sorry line. Okey, cikgu dah ambil line. Alright. So, cikgu sekarang cikgu guna pembaris ni. Imagine lah cikgu guna pembaris lah sekarang ni. Okay. Alright. 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 Macam cikgu nak buat yang lain. Baru okey. Okey. Macam tu. Dah selesai. So kita tahu dekat sini dia punya sudutnya ialah 90. Betul tak? Dekat sini dia 90. Dapatlah 90 kat sini. Tak percaya. Tak percaya. Betul ke 90? Kita dah nampak dia serenjang macam ni 90 dah kan. Kalau nak guna protector pun tak ada masalah. Apalah cikgu ni. Betul tak? Dah 90 nampak? 90. Okey. Yang ini kita bina pembahagi dua sama serencang. Bagi tembeling garis P dan juga Q. Okey, next pula. Okey, sekarang ni kita nak lukis garis serenjang kepada suatu garis lurus. So ada garis lurus dekat sini, PQ. Soalan pun sama lagi. Mesti hanya nak menggunakan jangka lukis dan juga pembaris sahaja. Bina garis serenjang PQ melalui titik M. Sekarang ada titik M. Yang sebelum ni tak diberi pun sebarang titik. So kita boleh terus lukis pembahagi dua sama serenjang. Okey. Tapi untuk soalan kali ini dia dah tetapkan ada satu titik di atas pada garis PQ. So bagaimana kita nak buat? Macam mana kita nak lukis? Okey, yang pertama sekali dia kata guna pembaris dan juga jangka lukis sahaja. So cikgu pun ambil lah kompasus cikgu kan. Kita ambil kompasus cikgu. Okey, nak buat macam mana? Yang tajam kita akan letakkan pada titik M. Nampak? Kita akan letakkan pada titik M. Alright, so cikgu dah letak lah ya dekat titik M macam ni. Okey, so bukaannya bukaannya kalau boleh nampak biar sama. Nampak tak ni? Bila cikgu gerakkan kompasus dia akan dapat satu lengkuk pada garis PQ ni. Betul tak? So dapat nampak okey. So bukaan cikgu sekali sama 5.6 cm. So cikgu akan lengkukkan satu lengkuk di Q. Alright, dah selesai dan satu lengkuk lagi akan cikgu letakkan pada bersebelahan dengan P pula. Nampak? Okey, so dah dapat dua lengkuk. Okey, bila dah dapat dua lengkuk kat sini, kita akan gunakan dengan bukaan yang sama ni. Alright, dengan bukaan yang sama ni kita akan letakkan yang tajam itu di lengkuk yang baru yang kita lukis tadi. Letak macam tu. Okay, tengok bukaan yang sama. Cikgu punya kompasus sama. Alright. Okay, 5.6 ke tadi?
5.6. Okey, 5.6. Dengan bukaan yang sama. Okay, cikgu tukar color dia. Cikgu tukar, cikgu suka color biru. Buat dalam color biru kan. So lengkuk yang sama. So macam tadilah kita akan buat lengkukan. Okey, so cikgu nak lengkuk ni. Alright. Okey, dan kan. Sebelah lagi. Situ dah kita buat. Kita buat di P pula kat sini kan. Kita lengkukkan lagi. Nampak? Sudah dapat satu garis intersection. Dah dapat intersection point kat sini kan, dia dah bertindih antara dua lengkuk ini. Kita pun ambillah pembaris. So macam tak adil lah ambil pembaris. Okay. Anak-anak guna pembaris dengan secara guna kan, bila guna kertas, kalau cikgu tak perlulah guna pembaris sebab cikgu dah ada garis kan. Lepas tu kita gariskan sahajalah. Okey, so cikgu gunalah apa yang ada kat sini. Sama je lah macam kita guna pembaris kan. Cikgu nak guna colour apa? Macam purple tadi lah. Ataupun hijau ni kan cantik juga. Okey, so cikgu mula dari sini. Gunalah pembaris. Okey. Alright, dah sambungkan. So dah dapat satu garis serenjang kepada suatu garis lurus PQ melalui titik M. So di manakah sudut 90-nya? Sudut 90-nya berada di sini. 90 sini pun boleh, sini pun boleh. Alright. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Alright, Assalamualaikum. Bye.